Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ke-104. 104. Untuk menjadi umat yang terbaik, selepas ni kita akan ada jumpa ayat kuntum khaira ummati, kan? Sebelum Allah terang ayat kuntum khaira ummati, ada ayat sebelum yang menjelaskan maksud kuntum khaira ummati, iaitu ayat 102, 103, 104. Itulah maksud khaira ummati. 102, 103, 104. Dan para sahabat ada tiga sifat ni. Maka para sahabat adalah khaira ummati. Kita nak masuk golongan khaira ummati sebagai umat, kita kena ada juga tiga sifat ni. Mana kita kena ikut sifat sahabat yang ada tiga sifat ni, maka kita pun akan masuk golongan khaira ummati. Kepada khaira ummati, sebaik-baik umat. Nombor satu kena ada, iaitu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iaitu usaha setiap individu kena yang beriman kena berusaha untuk mengesahkan iman dia. Dengan apa? Mengaji mana Quran. Atas mana itulah dia dianggap orang yang takwa, takut dari terjebak dengan syirik besar, lalu dia mengaji mana Quran. Ittaqullah ni takut terjebak dengan syirik besar. Ittaqullah dalam ayat tu ialah takut terjebak dengan syirik besar. Alamat takut pergi ngaji makna. Sebab kalau tak ngaji makna, tak faham. Tak tahu kita terjebak ke tak. Nak elak terjebak, supaya kita tahu, faham maksud syirik besar tu, kita mengaji mana Quran. Dengan mengaji mana Quran tu lah alamat seseorang itu mencegah diri daripada syirik besar. Takut serta jaga diri, mencegah diri daripada terjebak syirik besar. Itulah mana ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benar takwa. Kalau tak pergi ngaji tu tak sebenar takwa lagi. Pergi ngaji nak faham makna syirik besar. Lepas tu tengok diri kita ni ada terjebak ke tak. Kalau ada, tinggal. Kan? Itulah makna takwa. Tak apa ada, tapi yang penting ngaji, lepas tu tinggal. Lazimlah bagi orang yang kita
Sebelum kita mengaji mana Quran ni, kita terjebak sebab kita tak tahu. Asal kita pergi ngaji, lepas tu tengok-tengok terjebak, tinggal, maka kita termasuk golongan ittaqullah haqqa tuqatih. Lepas tu pastikan mati berkeadaan tauhid, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yakni muwahhidun. Hanya suara kita terganggu sikit. Okay, yang kedua, hak kena ada, dia jujur ayat tu, mengekalkan persatuan, mengekalkan persatuan umat, persatuan ketauhidan, disebut ketauhidan. Dalam kata apa? Menyembah, menyeru hanya Allah. Itu kata wa'atasimu bihablillah, wa'atasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Itu maksud dia, mengekalkan persatuan dalam konteks mentauhidkan Allah. Di bawah naungan ketauhidan. Penyatuan dari sudut ketauhidan, bukan dari sudut kaifiat. Kaifiat ni hadis Nabi tak ada menyatukan. Dia akan berlaku perbezaan mazhab yang mahmudah, mana hadis Nabi tidak boleh satu kita, sebab hadis Nabi ni sudut kepahaman memang mafhum, terjadi perbezaan, boleh beza. Sebab sahabat beza. Dan perbezaan mazhab ini adalah mahmudah kerana belakangnya adalah sahabat. Syarat mahmudah perbezaan mazhab mesti belakangnya sahabat. Memanglah segala pandangan-pandangan mazhab ini, contoh Syafi'i, sebenarnya bukan Syafi'i yang menentukan. Benar sandaran Imam Syafi'i itu kepada sahabat. Begitu juga Hambali, Hanafi, Maliki, semua sandaran dia sahabat berlaku. Maka perbezaan ini tak boleh berlaku persatuan, dia akan beza juga sampai hari kiamat. Yang dituntut untuk bersatu ialah dari sudut ketauhidan, makna kepahaman Quran, dari sudut tauhidnya, dari sudut risalahnya, dari sudut akhiratnya, kena satu. Jadi yang kedua ni, ayat 103 ni, kita nak dapat matlamat tu, mana kita kena jaga persatuan. Nak dapat jaga persatuan tu ke mana? Kena ajak belakang mengaji mana Quran. Sebab mana Quran ni lah yang boleh menyatukan hati manusia. Sebab itulah mengajak persatuan atas mengaji mana Quran, itu saja yang boleh menyatukan hati manusia. Kalam Allah saja boleh menyatukan manusia, kalam manusia tak boleh. Hatta kalam Nabi pun tak boleh. Tapi tak boleh kalam Nabi ni dalam konteks mahmudah lagi. Mahmudah lagi kan? Sebab beza-beza kita dalam kalam Nabi ni konteks perbezaan sahabat sebenarnya. Sahabat tu beza. Jadi perbezaan sahabat ni adalah yang diiktiraf kan? Yang ketiga ayat ni, yang ketiga ayat 104 ni, tadi pertama kena usaha untuk kekal dalam tauhid, elak diri dari syirik. Yang kedua apa dia? Yang kedua mengajak bersatu dalam ketauhidan. Duduk mana mengajak manusia sesama kita ni duduk satu dalam tauhid. Kena jaga hubungan dalam konteks tauhid, jaga hubungan. Menuntut kepada menjaga hubungan sesama muslim ni dalam konteks ketauhidan. Tauhid atas ta'rif apa? Atas ta'rif Al-Ghazali ke? Tak. Atas ta'rif Al-Quran. Quran kata tauhid tu apa dia? Kita ngaji belakang.
Apa maksud tauhid? Bersih Quran. Kena ngaji belaka. Hak Quran masukkan tauhid, itulah tauhid. Bukan tauhid bersih ustaz ni, bukan. Bersih Quran. Mana apa Quran masukkan tauhid? Kita mengaji belaka, maksud makna jelas tauhid konteks Quran ni, itulah tauhid. Kalau seseorang baca Quran, semua akan nampak bersih Quran, maksud tauhid. Semua akan nampak, oh ni bersih tauhid. Quran kata tauhid lagu ni. Bukan bersih orang, kan. Bersih Quran. Nak dapat bersih Quran ni, kena teks Quran lah. Betul tak? Yang ketiga, usaha untuk mengekalkan persatuan dalam ketahuan. Yang ketiga, usaha untuk mengekalkan persatuan dalam ketauhidan. Ni ayat 104. Nak usaha bagi kekal persatuan dalam ketauhidan ni, kena buat ayat 104 ni, iaitu dan hendaklah ada. Dan hendaklah ada. Kena bagi ada. Kena bagi ada. Boleh ada tak kalau tak ngaji mana Quran? Tak boleh ada sebab 1, 2 tadi syarat dia kena ngaji mana Quran. Dua kena ngaji mana Quran. 1 pun kena ngaji mana Quran. 2 pun kena ngaji mana Quran. Lepas tu baru ada 3. Betul tak? Nak faham tauhid macam mana? Quran kena bagi tarif. Persatu atas tajuk apa? Tajuk Quran. Kau kena ngaji pada Quran. 1 kena ngaji pada Quran. 2 pun kena ngaji pada Quran. Baru-baru ujian ketiga. Kena ada. Hendaklah ada dari kamu. Dari kamu. Dari kamu mana ni? Kamu yang ngaji pada Quran ni. Kamu yang ngaji pada Quran. Mana kalau tak ngaji pada Quran? 1 tak masuk, 2 tak masuk, 3 tak masuk. Ummatun. Umat adalah satu tarif yang memecahkan. Makna memecahkan rasa, memecahkan apa? Umat ialah satu ta'rif menenggelamkan bahasa dan bangsa. Menenggelam, tak ada dah fikir. Ni ni orang lain buat bahasa lain. Ni orang lain, bukan orang kita. Apa? Buat bahasa bukan Melayu. Menenggelamkan. Disebut umat menenggelamkan perbezaan bahasa dan perbezaan bangsa. Tak ada perasaan bahasa lain ni. Bukan orang kita buat bahasa lain. Bukan orang kita sebab bahasa lain. Tak ada istilah tu dah. Jadi umat ni satu perasaan yang menenggelamkan. Mana satu istilah yang tenggelam unsur bahasa, unsur bangsa. Faham tak? Mana tak ada nak fikir, ni bahasa lain ni kawan kita, ni bahasa lain kawan kita. Mana bukan mesti orang Melayu, bukan mesti bahasa Melayu. Umat bukan mesti orang Melayu, bukan mesti bangsa Melayu. Sebut umat ni. Perasaan merasakan serupa kerana faham tauhid serupa. Merasakan serupa kerana baca kitabnya serupa. Faham tak? Merasa serupa sebab kepahaman tauhid serupa. Mu faham apa? Tauhid Allah saja. Seru berhajat Allah saja. Kita pun. Dulu kita Nabi Isa, dulu kita Maryam,
Dulu kita dewa, dulu kita semangat, dulu kita malaikat, dulu kita jin. Dan ni tak dah. Dulu kita roh, dan ni dah Allah saja. Serupa kita. Kalau mengaji Quran, atau masa tu kita belakang, tak lain-lain dah. Sebenarnya orang yang tak terjebak dengan syirik-syirik lagu ni kan, dia tak terjebak. Bila dia mengaji Quran ni, perasaannya jadi mudah. Dia kata mana sabar. Hak jadi payah sebab terjebak dah sebenarnya. Dia kosong lagi. Dia tak ada sabar pujuk roh apa bagi dia. Sebab hak dia jenis-jenis payah-payah ni sebab terjebak dah. Hak tak terjebak lagi mudah. Dengar-dengar terima selalu. Hak ni confirm. Hak ni berat. Hak ni baru nampak ada unsur standard. Kan? Begitu juga orang-orang yang beragama lain yang tak berminat dengan agama dia. Dengar tajuk ni, tauhid ni. Hak ni baru standard dia kata. Hak kita ni sedap standard mana? Tak payah yakin mana kita, agama kita. Bila dengar kita kata Islam ni ialah seru Allah saja. Dalam kotak berhajat. Kita pun rasa lagu ni dah ni. Waktu lama ni kita tak berminat. Mana nak seru Nabi Isa? Tak minat mana nak seru apa tu Maryam ni. Lama dah rasa tak betul mana. Rasa tak betul mana. Kita rasa kan, ada hal lebih baik lagi, iaitu seru Allah kan. Jadi dia kata ummatun yad'una, mereka mengajak ilal khair. Yad'una ilal khair ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Cuma tinggal lagi baik. Kan? Baik. Atau tak ada siapa. Macam cerita Pramli kan. Ayah kita nak cerita apa? Cerita Madu 3 Nah, kita mana baik ni? Dia kata apa? Baiklah dia ya. Dia puji Pramli kan. Dia tengok muka hak dia nak jadi nombor 3 ni. Baiklah dia ya. Baik ada makna. Dia tak ada baik tu, baik persepsi. Padahal baik atas konteks individu. Kita kata baik kenapa? Kerana kita kata baik. Bukan, tu baik. Baik kerana Razali kita baik. Tak baik lagi. Baik bila kalau dalaman baik menepati Quran, luaran baik menepati Nabi, baru confirm. Baru kita rasa kemah. Baik sebab Ustaz kata baik. Ustaz Razali kata baik. Dalam konteks agama tak jelas lagi tu. Betul tak? Sebab lah ni tak boleh lagi. Sebab Ustaz kata tak boleh lagi. Lah ni tak boleh lah. Macam-macam orang boleh bertikai lagi. Maknanya yang dalam satu baik yang tak boleh orang bertikai dah. Kalau bertikai, masalah akidah. Iaitu baik dalam dalaman Quran, dalam bentuk luaran Nabi. Kalau dia tiga sudah kan? Dalaman Quran kata baik, dalaman baik. Hak luaran Nabi. Pada tarikh Nabi baik. Tak ada siapa berani kata ada baik lagi, tak ada. Dan itulah yang paling baik. Dalaman yang paling baik adalah tarikh Quran. Luaran adalah baik takrif Nabi. Simple. Siapa nak tikai? Siapa nak tikai? Kalau tikai, dia bukan Islam. Orang Islam tak kau tikai. Orang Islam kan kata, semua tanya dia, siapa baik? Dalaman, hak tak nampak, Quran. Luaran, Nabi. Supaya Nabi baik. Kalau dia tak tuju dua ni, tak ada hirau lah dia. Dia tak jelas akidah dia. Tak boleh nak masalah. Yang kita boleh masalah ni dua je. Dalaman baik Quran kata, luaran baik Nabi kata. Kalau orang tak terima, sudah, tak tepi dia. Buat apa kita nak ambil hal? Dia tak terima, sudah. Tak perlu kita nak ikut dia pun. Sebab apa? Dia tak boleh terima hal benda ni. Kita tak boleh nak duli dia. Bukan usaha kita dan sudut nak ambil sebagai pedoman. Tak boleh. Mana kita kena pegang. Orang setuju, kata setuju, hak ni takrif kita.
Mu terima ke tak terima, I don't care, tak peduli kan? Sebab saya nak selamat masuk surga atas takrif ni. Dah Quran kata baik, baiklah saya. Dan Nabi kata baik, baiklah saya. Takrif lain saya tak terima. Sebab apa? Tak ada jaminan. Awak tak setuju, itu serah awak. Saya takkan ikut awak. Tapi kalau awak ikut saya, alhamdulillah kan? Kata lakum dinukum waliyadin ni kan? Kalau orang tak boleh terima ni, lakum dinukum waliyadin. Nak boleh tak boleh kata toleransi, baik belaka, tak boleh gitu. Tak kita serupa je, tak boleh. Tak boleh dah akidah, tak boleh. Kita tak boleh. Mana tak boleh kita nak kompromi tajuk ni. Setakat tu yang boleh. Lepas tu dia kata, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada ma'ruf sampai, maksud dia menyuruh ma'ruf ni maksud dia menghidupkan ma'ruf sampai hidup. Sampai ma'ruf tu hidup. Selagi tak hidup, kena bagi hidup. Dah hidup, kena usaha teruskan suruh supaya kekal hidup. Wa yanhauna 'anil munkar, makna dia kena cegah kemungkaran. Maksudnya kena bagi mati mungkar tu. Mungkar ni mana bahasa apa? Tak ada bahasa. Mungkar. Mana bahasa dia boleh? Mungkar. Mungkar ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni. Lawan. Tak jelas lagi. Apa tu lawannya? Lawan mungkar. Ma'ruf maksud tarikh dia. Anda nak sebut bahasa, bukan istilah bahasa. Bahasa Melayu. Ma'ruf bahasa Arab, mungkar bahasa Arab. Bukan. Takrif. Hatu kena suruh, mungkar kena larang. Cuma tak masuk mungkar ni boleh bahasa Melayu. Masuk ma'ruf bahasa Melayu boleh. Dah. Mungkar, kalau kita kaji bahasa Arab tahu, mungkar di kalimah nakirah, ma'ruf ma'rifah. Mungkar ni yang tidak dikenali oleh fitrah manusia. Ma'ruf yang dikenali oleh fitrah manusia. Manusia nak kenal benda ni. Fitrah kita kenal, ni baik. Fitrah kita kenal, baik. Kalau mungkar ni asing bagi fitrah kita, berasing. Ma'ruf berasal, asal fitrah kita comel ni. Fitrah kita tu comel. Kita kenal ni, fitrah kita kenal. Jadi kalau terbalik, hak mungkar kata ma'ruf, hak ma'ruf kata mungkar, makna dia tu punah dah fitrah dia. Tak kenal dah. Hak barang kenal jadi tak kenal, barang yang asing jadi kenal. Macam tukar anak kita, tak ma'ruf mana, tak kenal mana mu ni. Anak kita dah. Hak tu bukan anak kita, kenal pula. Macam mana? Tukar. Jadi ma'ruf ni sesuatu yang dikenali. Masalahnya ma'ruf, yang ma'ruf, yang maklum. Ma'ruf ni yang dikenali ramai. Mungkar yang tak dikenali. Yang dalam Quran nakirahum fa'ujasa minhum khifah. Kita Ibrahim nakirahum, dia tidak mengenali mereka, malaikat, lalu timbul rasa takut. Jadi nakirah ni, mungkar ni tak dikenal, kita tak kenal dia. Apa dia ni, berbuat apa ni, berasing kan? Macam mana kita berdepan dengan orang kita tak kenal? Suka ke tak suka? Tak suka. Siapa dia ni kan? Orang kita tak kenal, masuk rumah tak wani. Kalau kita kenal, wani, kita kenal masuk rumah. Tak kenal masuk rumah, tidak. Biasa orang kenal kita masuk rumahnya, orang tak kenal duduk luar sudah.
Jadi kalau ya'muruna bil munkar, mana suruh kemungkaran, cegah kemakrufan ni, sebab apa? Sebab dia tak kenal dah. Hilang neraca dah. Hilang neraca dah. Kita kan tak ngaji Quran lah, lama hilang neraca. Hak makruf kata mungkar, hak mungkar kata makruf. Satu hari nanti, kalau Quran ni tak mengaji, siapa pun tak ngaji, semua dia kata seru sila Allah tu makruf. Ajak, jangan seru sila Allah, Allah saja mungkar. Ajak sesat. Macam cuma tubik kita kat luar. Hai, tak boleh seru luar sebab Allah saja. Cuba sama. Lalai kena cok kita. Tak percaya cuba. Sorang. Tak sampai satu orang kena cok kita. Benda simple, asas, tapi jadi tak jelas. Cuba tanya dia, boleh tak suruh Nabi Isa? Tak boleh. Kesian dia kata. Hamu tu suruh Nabi tu. Dia kata berhajat. Nabi tak apa. Oh, Nabi tak apa pula. Makna dia, masyarakat kita dalam konteks akidah ni tak jelas. Sebab putus pengajian teks Quran. Tak jelas. Tenggelam jadi. Tak payah cuba. Cubalah. Nak test, tak tengok. Macam mana masyarakat kita cuba. Seorang-seorang. Seru Allah saja. Bagi orang kata, tak pernah dengar perkataan ni. Tak pernah dengar. Mungkin tak tolak. Tapi, tak pernah dengar Ustaz ajar tajuk ni. Mungkin. Atau yang kedua, ajar sesat ni. Yang girah ni kali. Tak percaya juga. Makna dia, dalam konteks masyarakat kita ni, berat nanang. Kita bukan nak menakutkan. Mana benda ni kita, yang penting kita terima dah. Kan? Dalam konteks fitrah, yang yang munasabah, seru siapa? Dalam konteks berhajat, luar asbab, Allah saja. Tapi tajuk ni tidak dipahami. Sebab putus pengajian berteks Quran, tafsir Quran, maka lama orang tak jelas tajuk ni. Jadi clear. Sebab tu wala takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya apa ni? Sampai ke syurga. Alif lam maksud apa? Istighraq. Makna dia nak beritahu hanya mereka sampai ke syurga. Ada 102, 103, 104. Kalau tak ada 102, 103 tak ada, 104 tak ada, sekurang 102, 103 tak apa dah. Kan? Mana tak mengaji benda Quran? Bimbang. Kita tak masuk books, tak masuk senarai ahli syurga. Buat apa? Akidah tak betul. Mana kalau 102 tak, 103 tak, 104 tak. Kalau nak balah dengan orang yang 103 ni, 104 ni, wala takum minkum ummatun ni, nak balah kita. Hak ni tafarraqu wa ikhtalafu. Bawa pecah belah. Bukan bawa pecah belah baca Quran. Tak setuju dengan Quran kata tu bawa pecah belah. Lah ni orang dia kata ni, dia sebut seru Allah saja dalam konteks berhajat. Orang boleh kata ni bawa pecah belah ni. Bila dia tak setuju dengan kalimah ni, dia kata bawa pecah belah. Betul tak bawa pecah belah? Tak. Bawa pecah belah ni kena ikut tarikh Quran. Bukan tarikh mu bawa pecah belah. Tarikh. Betul kata konteks buruk, konteks baik ni ikut tarikh Quran. Kalau konteks manusia, sesat habis kita. Betul tak? Tarikh baik kena konteks Quran. Quran kata baik. Hadap luaran Nabi kita baik. Mana bawa pecah belah? Quran dia kata bawa pecah belah.
Siapa dia bawa macam belah? Tengok Quran kata siapa. Hak yang 1 dak, 2 dak, 3 dak. Bawa macam belah. Hak tadi 102, 103, 104. Tak ada ke dia? Lepas tu kerja dia apa? Kacau daun. Ni bawa macam belah. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kalladina, seperti orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai, berselisih. Hujah kita kata cerai-berai dan berselisih ni bukan pihak hak tadi 1, 2, 3 tadi, tapi pihak lain yang tidak ada 3 tarikh tadi kan, 102, 104 ni. Dia kata min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinat. Kepada bayyinat ikut tarikh Quran ingat. Kepada bayyinat sesuatu yang boleh bawa masuk mahkamah. Contoh kata tauhid, sebab takrif saya tauhid boleh masuk mahkamah tak? Tak boleh. Kita nak kata tauhid betul ni kena masuk mahkamah dulu. Tengok takrif Quran tepati tak takrif kita. Maknanya hak Quran kata, bukan Ustaz Ghazali kata. Sebab mungkin orang ni dia ada takrif tauhid dia kata tauhid, takrif dia tak tauhid, tak jelas lagi. Kita nak tauhid takrif Quran. Makna Quran kata makna ni tauhid. Makna kalau kita atas bersih Quran makna tauhid, itulah dia bagi bayinat. Teks tu ada. Boleh tak seru-seru Allah? Tak boleh. Kalau mu kata boleh, tunjukkan kepada saya. Saya tak pernah jumpa. Kan? Barangkali kamu dia kata boleh ni, barangkali ada hujah ilmu. Tunjuk kepada satu ayat Quran atau hadis Nabi yang kata serulah selain Allah dalam konteks berhajat. Kalau ada, saya akan ikut kamu. Sebab kita tak ikut kita tak apa sekarang ni. Mu nak pasal kita ikut mu. Sekarang mu nak pasal kita ikut mu. Tunjuk pada saya ikut mu. Kalau mu tak boleh tunjuk, jangan paksa saya. Jadi yang berhak diajak ialah saya lah, sebab saya ada teknik saya. Saya lah berhak ajak mu. Mu tak ikut, tak salah lihat saya. Saya ajak dah. Mu tak say tak apa, lepas. Kan kita ajak dia tak say tak apa. Sekarang saya nak ikut belah ada teks. Hak kata tauhid ni lah ke mana? Hak Quran kata. Sebab saya nak selamat. Dan saya nak menyelamatkan orang. Kalau mu boleh ikut ni, saya suka siapa? Sebab orang yang muhsinin ialah suka orang selamat. Mana ada nak orang celaka. Dan mu paksa saya ikut mu, pada teks tak ada, ni membahayakan orang lain. Nak suruh orang berdagang dengan barang gelap, nak suruh orang terjebak dengan barang gelap. Tak saya kita nak barang jelas. Ni tadi kita PJ kan, PJ pula pos pakau nak kereta kita kan, daripada 11.30. Nak kata boleh tak kita di mana dia ada takrif dia, mana takrif lulus tak lulus ni kita boleh bagi tak standard kita? Mana boleh? Dia ada standard dia. Takrif yang pos akan keluarkan tu lah yang kata takrif lulus tak lulus ni. Bukan takrif kita bagi, takrif pos pakong bagi. Dan orang yang kata dia kena ikut takrif kita tak boleh nak ni dia kan, jadi rasuah pula. Dia ada takrif dia amanah, dia kena ikut takrif dia lah. Kalau break tak ni kalau ada lah benda-benda dia. Dalam kata agama pun dia ada takrif. Mana boleh kita nak mana-mana betul kita tak boleh. Dia ada teks tu kata ni bersih lagu ni. Nak suruh pasal kita ikut mu. Mu tak ada teks, tak boleh tunjuk teks. Teks tak ada. Nak ikut macam mana? Salih lah mula tu. Lepas tu mu jaya soal sini tu. Mu kata orang yang ikut bersih Quran ni salah. Kalau mu kata mu betul, bagi tunjuk teks yang kata betul. Tak ada bersih betul pula.
Tak ada teks. Dikmu kata betul. Orang ikut teks tak betul. Macam mana? Ikut dalam gelap betul. Ikut dalam kirah tak betul. Macam mana? Tak pernah siapa jenis lagu ni. Kok lah lekmu ni ada hujah wahyu. Kita tak ada. Tak apalah. Kita lah salah kena ikutmu. Jadi tafarraqu wa ikhtalafu ni ialah orang yang tidak dalil tak ada dekat dia. Faham tak? Dalil tak ada dekat dia, tak ada. Bukti tak ada dekat dia. Kalau bukti ada dekat dia takkan mungkin dua-dua. Salah satu mungkin tak ada bukti. Kan? Salah satu tak ada bukti. Makna hak ada bukti dekat dia tu lah betul. Hak tak ada bukti dia tak betul. Mana boleh kata tak betul? Kenapa? Kerana saya kata tak betul. Tak boleh. Sebab tu lah kata tak betul. Dia tanya, tak betul siapa kata tak betul? Allah kata tak betul ke? Nabi kata tak betul? Tunjuk ke saya. Memang tak boleh kata. Kalau betul memang senyap kita. Makna kita tak jelas juga. Kalau betul. Zalim lah kita. Menghukum tanpa bukti. Orang yang menghukum tanpa bukti ni termasuklah golongan ulaika, mereka itu bagi mereka azabun azim, azabnya besar. Kita nak kata salah, kena ada sandaran. Salah sebab Al-Quran kata salah, baru betul. Kena kata lah betul, dan kena sampaikan, kena beritahu ke orang. Nanya ke dia tahu benda tu salah, kita kena beritahu. Wajib pula kita beritahu. Dia tak terima tak apa, kena kesian pula ke dia. Ni kata salah kita tanpa bukti, suruh orang terima, paksa orang terima. Orang terima dah, contoh mula tangguh akhir esok. Bukti tak ada, jajah sana sini. Orang ni sesat, orang ni sesat, padahal tak sesat pun. Sebab itulah sesat. Yang kata sesat ni ta'rif Quran. Sebab tu kata kalau sesat atas ta'rif sama. Sebab tu pihak JAKIM agama dia panggil seorang, dia kata ta'rif yang sesat ni sebab dia kata bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi. Maka itu adalah ta'rif yang tepat, yang benar. Kan? Mana satu benda yang baru boleh letak apa tu, keluarkan dakwaan. Simpulan telah dipati terkeluar daripada, kan, daripada ahli sunnah jemaah kerana berbeza dengan Al-Quran. Contoh. Jadi sebenarnya ayat ni duduk selepas ayat 3 tadi nak beritahu esok akhirat orang yang suka, orang yang bergelumang dengan barang gelap besok bangkit gelap. Orang yang bergelumang dengan teks, dengan barang jelas, esok jelas muka dia. Tu je. Dalam dunia ni pun tengok, siapa yang bergelumang dengan barang gelap duduk dalam penjara. Tak lama dia tangkap apa ni. Betul tak? Terjebak dengan barang gelap, barang tak jelas, barang salah. Barang gelap ni barang salah, tak jelas mana. Betul tak? Daripada mana? Kalau konteks kita nak bagi markah tinggi dalam PhD, kita keluar satu dakwaan, lepas tu tak ada sumber, tak lulus PhD kita. Nak cakap benda-benda bernilai ni mesti ada sumber. Agama ni barang nilai, mesti ada sandaran. Lepas tu pasal orang terima tak ada sandaran. Mana nak paksa orang bagi PhD kita punya tesis kita tak ada rujukan. Siapa nak bagi PhD? Siapa nak bagi PhD? Buat tesis tak ada rujukan, lepas tu paksa bagi PhD kat saya, siapa nak bagi? Begitu juga agama. Bagi satu dakwaan tak ada bukti, tak ada sandaran, lepas tu paksa orang terima, siapa nak terima? Jual barang, lepas tu tak ada geran, siapa nak beli? Siapa nak beli? Jual barang harga 1,000, mana geran dia? Tak ada. Kita ustaz terima je lah. Gitu ke? Boleh. Mana kita cuba fikir cara matang. Agama ni adalah agama standard.
Gini. Sebab tu kalau yang dulu pospato, kalau agama ni kena ibarat istilah gitu, Islam saja lulus. Sebab standard Islam ni dia sandaran. Agama lain mana ada? Tak ada lah. Jadi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari putih berseri. Dan ada orang yang hitam legam wajah dia. Kita tahu lah hitam legam ni, tanya orang dia, bukan Islam, dia hitam legam lah. Sebab dia sandaran apa yang dia faham tak adalah. Begitu juga orang Islam yang beragama Islam tak ada sandaran. Akidah pun tak ada sandaran, amalan pun tak ada sandaran. Gelap juga dia rasa. Nabi kata, aku tinggalkan Islam ini kerana terang benderang dari sudut akidahnya, dari sudut amalannya. Kita duduk dalam gelap, tak tahu mana. Katanya kita taruh kepala. Daripada mana akidahmu? Daripada mana amalanmu? Siapa aja lagu ni? Taruh kepala kita. Tak jelas. Nampak tak? Mana? Bimbang-bimbang pada gelap. Dan Islam ni nak kenal barang gelap tak gelap ni mudah saja, tak payah pun. Macam kita duit duit kita beli lagi kat sekarang ni. Oh susah lah Ustaz nak tahu barang gelap. Contoh tak duit dia macam duit lah duit ni. Kita nak tahu duit ni palsu tak palsu ni sekarang ni adakah kita kena check belakang? Dia ada ciri dia. Ciri dia ada ciri dia. Apa lagi? Dalam konteks mah ada ciri dia. Dalam konteks kereta auto tengok, kalau dia benda-benda tak ada dia cepat. Orang-orang yang dia ada kemahiran dalam bidang tu. Kalau orang ada kemahiran dalam konteks GPJ, dia tengok dia auto bukan GPJ keluar ni. Kan dia punya ni kan. Dia bukan GPJ, ni GPJ ada ciri dia. Logo dia. Dia gelap ni sama ada tak jumpa barang jelas ataupun ingkar barang jelas. Dua tu ya. Tak jumpa sebab tak ngaji. Atau lagi dah jumpa tolak. Dua tu ya. Jahil, kita mengaji ataupun dah jumpa orang beritahu dah kita tak terima. Kenapa kamu ingkar sesudah iman kamu? Ataupun sesudah iman kamu ni makna dia boleh jadi sesudah peluang keimanan kamu depan mata kamu. Datang dah benda tu. Mana sesudah iman kamu barangkali dia dah beriman, dia murtad, boleh jadi. Ataupun sesudah peluang iman depan mata kamu peluang nak beriman pun tak beriman. Kalau tanya kepada orang yang mati dalam keadaan kafir ni, bila pula dia beriman? Maknanya dia dengar dah nama Nabi Muhammad, dia dengar dah nama Quran. Dia tak cari Quran tu apa dia, Muhammad tu apa dia. Jadi ba'da iman ni konteks ni lah, ba'da sesudah peluang iman depan mata kamu, kenapa tak beriman? Mu ada otak. Mu dengar dah tajuk Islam, mu dengar dah tajuk Muhammad, mu dengar dah tajuk Quran. Mana sesiapa dengar tiga kalimah ni, sama-sama dengan kalimah ni, dia tak cari kalimah tu, maka berhak atas dia masuk neraka. Salah sebab tak cari. Sebab ada orang yang lahir dalam keadaan bukan Islam, dia cari jumpa, bukan tak jumpa. Duduk negara Afrika ke, negara yang minoriti Islam contohlah, tapi dia jumpa Islam. Negara yang duduk dengan orang Islam, takkan tak jumpa. Dia boleh jumpa. Negara dia ada orang Islam, dia pergi jumpa di negara orang lain baru jumpa. Dia pergi merantau dengan orang baru jumpa Islam, masa Islam dia. Mu ni duduk dalam dunia orang Islam, jiran orang Islam. Mu tak tanya kau Muhammad bersama dia, Quran tu apa dia. Jadi fadhuqul adab, maka rasakanlah adab seksa disebabkan
menolak baradillah tadi. Takfurun menolak baradillah. Sama ada takfurun ni tidak menghargai baradillah, tak cari, ataupun dah jumpa orang beritahu kita, kita tolak. Dua tu je takfurun. Tak jumpa, kita tak cari, ataupun dah orang beritahu kita, kita tak setuju. Dua tu je. Wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya sebab suka barang jelah, suka barang jelah, bergelumah dengan barang jelah, maka berseri-serilah wajah dia. Kalau tak sebut lagu ni duk perasaan kita sama. Oh, orang Islam kita lah ni, kita lah ni. Kalau sebut lah sudut barang jelah, barang tak jelah, baru dia nampak sikit, baru dia akan sungguh-sungguh. Dia duduk perasan, mengaji pun tak sungguh mana jadi. Dia sebut kena barang, duduk dengan barang jelah, baru dia fikir kena mengaji Quran. Kalau gitu kan. Ketidak ta'rif makna putih berseri ni, tak jelas lagi. Sampai tahap kita sandar kepada orang yang duduk dalam barang jelah, baru makna ta'rif orang yang berhak dapat berseri itu baru tepat, baru menepati. Sebab kalau orang yang duduk dalam dunia tarikat sesat, hak sesat lah kan, dia rasa lik dia juga ni. Dia akan baca ini rasa lik dia, duduk barang tak jelas, lepas tu dia sandar lik dia lah kan. Hak yang dipatuakan sesat kan, kita tak kata yang dipatuakan sesat. Bila tunjuk ada kitab tak, dia buat kitab tapi tak ada rujukan, sadaran tak ada. Siapa kata ni? Kita kata belakang. Kita kata belakang. Ada hak waktu Dr. Najib bahagian dia pernah waktu dia jadi bagi pendakwa kepada orang yang telah diwartakan sesat oleh majlis agama. Jadi dia ada bahagian tu pendakwa raya dalam waktu majlis agama ni, dia ada bahagian pendakwa raya ni. Mana bagi orang yang telah dipatuakan ni, yang telah dituduh kan, sanksi pada orang dituduh, dapat tuduhan bahawa dia ni bawa ajaran sesat, kita panggil nak pastikan tuduhan ni betul salah kan. Dia ada masuk mahkamah dia, bukan kita nak main gitu-gitu ya. Lepas tu orang dia kata apa? Dia kata, ingat mu ada kitab, kita tak ada kitab, dia kata. Ini cerita orang yang pengalaman ni kita, Tok Najib. Dia buat kitab dia, tebal kitab dia. Dia tengok baru tak ada rujukan. Siapa kata? Kita kata belaka. Hak ni tak siapa dakwa ni. Dakwaan siapa ni? Kita belaka dakwaan. Kalau kita sebagai orang ni, kita dakwa benda ni benda, siapa dakwa benar? Kita. Dia terima tak? Kalau contoh kalau kita ni cerdik kalau saya ini adalah benar, kerana saya kata benar. Kalau orang cerdik, esok tak mari dah kena. Tidak. Sebab orang nak kita kalau nak tahu tempat tu ajaran dia betul salah, tengok orang yang mengaji. Orang boleh cucuk hidung ke, orang jenis mikir sikit, jenis macam nak telam mikir, nak tolak mikir. Hak jenis cucuk hidung tak cucuk hidung, maknanya telah bulat-bulat. Kalau jenis lagu tu lah hak yang ngaji, lagi bahaya. Mana dia ada, mana neraca ni. Kat kita tu ada neraca. Kalau Quran kata benar lah. Kalau Nabi kata benar lah. Mana sekurang-kurangnya ada neraca. Neraca tu lah. Bagian perkataan zahir, Nabi kata. Bagian Quran kata. Fafi rahmatillah, maka duduk dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka di dalam rahmat Allah itu kekal.
Kekal dalam rahmat Allah, mana kekal dalam syurga. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad, bil haq. Maksudnya liizharil haq, untuk mendahirkan benar mana salah benar. Makna Nabi ni sebelum turun Quran, neraca benar tak ada lagi, sebab Quran tak turun. Dia hanya sadar benar sebelum Quran turun ialah Nabi Ibrahim. Jadi yang tu pun tak jelas juga. Kan sebelum Quran turun, kepada neraca benar bagi Nabi Muhammad, mana ajaran Ibrahim. Tu pun tak jelas juga. Cuma Nabi tidak pernah terjebak dengan kemungkaran. Nabi duduk dalam fitrah Ibrahim Hanif. Dia tidak terjebak dengan benda-benda yang pahala tu pula. Tak ada. Tak ada. Sebab ada orang jajak kata Nabi dulu sesat juga. Bahaya lah kata. Sebelum turun Quran dia kata Nabi itu syirik juga sebelum turun Quran. Tak betul tu. Dia ada kepahaman salah dalam satu ayat Quran ni. Dia huraian dia tak kurang tepat. Dia kata Nabi dulu pun syirik juga. Dalam surah Ad-Duha dia huraian salah. Kami mendapati engkau dhalan. Kan? Dhalan ni terjemah apa? Dia terjemah sesat. Bukan sesat tu, keliru. Bukan keliru dia, keliru kan? Keliru dalam nak hadapi masyarakat. Kalau keliru diri kita ni kita keliru dalam diri untuk mentakrif pada tauhid kita. Nabi tidak keliru konteks dia. Dia keliru konteks orang lain. Mana apakah pegangan Nabi Muhammad sebelum Quran turun? Pegangan dia Ibrahim. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Natluha. Kami bacakan ke atas engkau bil haq, untuk menzahirkan kebenaran. Cuma kebenaran dalam konteks sebelum Nabi diutus ni, kebenaran konteks tak ada teks sebab Nabi tak boleh baca tulisan. Dia hanya tengok zahir hak yang apa tu, yang waktu tu ada orang yang banyak yang tidak suka dengan syirik. Mana konteks zahir tauhid waktu tu memang mana Nabi pun tak suka syirik. Nabi tak terjebak dengan syirik. Mana ada, bukan Nabi saja, banyak selain daripada Nabi yang tak boleh terjebak dengan syirik. Salah satu dia ayah kepada Sa'id bin Zaid. Mana dia benci pada benda amalan-amalan syirik, dia benci dah. Mana apa yang disebut masa zaman jahiliah ni serupa Quran kata dah. Cuma zahir dalam konteks apa tu kebenaran ni untuk Nabi, Quran turun zahir dan batin. Zahir lagu mana, batin lagu mana. Mana lepas Quran turun ni bukan Nabi yang terselah, kita pun terselah. Kan? Kita pun terselah. Jadi bilhaq ni mana untuk menzahirkan kebenaran. Benar konteks dalaman, benar konteks luaran. Wa Allah, dan tidaklah Allah berkehendak, yurid. Tidak berkehendak untuk melakukan kezaliman lil alamin, bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Mana atas konteks 3 ni bukan nak buat nanya, suruh mengaji mana Quran, bukan nak buat nanya. Amar ma'ruf nahi munkar, bukan nak buat nanya.
Cuma yad'una ila al-khair ni semua orang boleh buat. Amar ma'ruf nahi munkar ni dia ada syarat dia dan hanya orang tertentu yang boleh buat. Mana amar ma'ruf nahi munkar ni dia jihad, bermula dengan A, lisan, berakhir dengan Z, sinan. Boleh sinan, pedang. No. Nahi untuk jihad pedang ni pun dalam konteks wa yanhauna 'anil munkar juga, mencegah kemungkaran. Dalam konteks hudud tu pun bertajuk yanhauna 'anil munkar. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi Allah nak beritahu apakah munasabahnya Allah suruh kita ikut Quran. Allah mewajibkan kita ikut Quran. Mana Quran ni satu undang-undang. Dan kita ni adalah ciptaan Allah. Setiap ciptaan ni dalam konteks duniawi pun biasanya barang ciptaan ni dia akan ada apa? Cara guna, betul tak? TV dia akan hantar cara guna. Kereta dia akan hantar cara guna. Apapun yang barang-barang bernilai ni dia akan ajar cara guna. Manusia ni adalah paling bernilai. Maknanya Allah ciptakan dan Allah pun hantar cara guna, iaitu Quran. Dan kita sebagai hamba, dan kita ni milik Allah, kena ikut Tuhan. Dan kita akan dikembalikan kepada dia esok akhirat. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah tempat dikembalikan segala urusan. Jadi bila ada tiga-tiga ni, ayat ni kuntum khaira ummatin ni kita kena rujuk kepada sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi saja yang ada tiga-tiga ni dah. Iaitu takut sebenar-benar takut dengan meninggalkan syirik besar. Sahabat ada atau ta'arif Quran. Yang kedua, menjaga hubungan sesama dalam konteks ketauhidan. Tak? Ajak mengaji mana Quran, jaga hubungan sama dengan dalam konteks mentauhidkan Allah. Yang ketiga, yad'un apa tu? Ummatun yad'un ila khair. Yang tadi ayat 104 tadi. Maka itulah kuntum khaira ummatin. Lepas tu dia penjelaskan lagi makna kuntum khaira ummatin dalam ayat ni, ukhrijat linnas. Mana kalau ada ciri hak tadi, barulah kita ni dikeluarkan untuk manusia. Barulah kita dikira bermanfaat bagi manusia. Bila kita akidah, kita tauhid, ajak orang bersatu dalam tauhid, ajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, barulah kita ni dikira bermanfaat bagi manusia lain. Bawa barang molek, bukan bawa barang punah. Bawa barang molek. Kan, bawa barang molek. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, makna mencegah kemungkaran sehingga biar mati kemungkaran tu. Suruh ma'ruf sehingga hidup ma'ruf tu.
cegah kemungkaran sehingga mati kemungkaran tu. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Siapa kita ulang balik. Siapa nak kon Tom ni? Dia ada dalam Quran. Tom ni sahabat Nabi dulu, kena tak. Kedak jadi makna istilah tu jadi lari. Lepas tu kalau kita ikut sahabat Nabi baru kita termasuk. Tak boleh duk kita tak boleh. Plus kuntum khairu ummatin, jangan nampak kita tu, nampak sahabat Nabi dulu. Bila kita ikut sahabat Nabi dalam konteks 3 tadi, barulah kita masuk sekali. Jangan terus halat kita lagi. Jadi makna tu lari jadi. Sebab kontrol khairul tu kita selalu. Lepas tu tak nampak mana-mana. Rasa perasaan comel. Padahal kontrol khairul ni bila ada 3 tadi. Cegah daripada syirik besar. Lepas tu mengaji apa tu, bersatu dalam tauhid. Lepas tu yad'u wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, kan? Barulah kuntum khairu ummatin. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana. Hani pun kena sadarkan sahabat juga. Kalaulah berimannya ahli kitab ini dalam kurungan seperti yang iman kamu, wahai sahabat Nabi. Lakana khairan lahum, barulah sah iman mereka. Dalam daurah dia dalam ni, kalau ikut ta'rif bahasa perkata ialah adalah lebih baik dari mereka. Tapi daurah disebut ahli kitab Yahudi Nasrani, makna lebih baik di sini ialah sahnya iman mereka. Kita pun kena pahala betul juga. Aku ni, iman aku ni kalau tak serupa dengan ta'rif sahabat Nabi, dalam bahaya. Kena tak lagu tu. Sebab iman Nabi yang sahabat lah hak paling tepat dan serupa hayatan. Selain pada tu tak boleh nak merasa-rasa. Hatta tabi'in pun benarnya mereka ni dalam Quran kata bila mereka ikut sahabat. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Jadi lakana khairan lahum, maknanya baru sah iman mereka, baru sah iman ahli kitab. Bila ahli kitab beriman dengan Quran, ambil Quran sebagai pedoman dari sudut dalaman benar salah, luaran tengok Nabi, baru sah iman ahli kitab. Kita lah betul juga. Kalau Quran dalaman kita seperti Quran, luaran kita seperti Nabi, baru sah iman kita. Kalau rasa tak gaduh lagi tahu kita cari-cari mana tarikh benda. Bagi kita yang tak mengaji Quran memang gitu. Kita dulu gitu. Nak tarikh benda. Sampai tahu nak kita sanda ke orang. Kita sanda ke orang. Kita tahu tak? Dalam konteks agama Islam ni susah. Bila kita tak ngaji Quran, kita nak berabur lah kita. Contohlah Cikgu Syafiq, contoh Cikgu Syafiq masuk mahkamah, contoh telah didapati masalah, contoh. Lepas tu 100 orang bagi jumpa masuk mahkamah, kata saya merasa dia tak salah. Boleh tak? Sanda orang, saya Ahmad Zalim merasa saya tak salah. Tak boleh. Walaupun 1 orang kena bawa bukti juga. Betul tak? Jaga tak juga? Ya. 1000 orang kata, kami beri tangan, dia tak salah. Tangan, dia tak salah. Dia tak salah. Dia tak salah. Tak salah.
Tak salah kan? Tak boleh nak kata tak salah lagi. Kata saja, tak laku. Dalam konteks agama ni susah nak kita tahu benar salah ni. Hak tarikh Quran tepat. Kalau tidak tu perasaan lagu tu itu doa hoya. Tak boleh kita kata dia itu benar. Kenapa? Tok guru saya kata benar. Tak boleh. Susah kamu ni. Kalau gitu senang lah. Tak ngaji lagu tu. Tak lagi sekolah, tak ngaji. Tak belum ngaji bahasa Arab lagu tu. Tak ngaji tafsir. Senang, sandor orang ni betul. Mudah lah betul kan. Mana orang bijak nak cari takrif betul ni. Quran kata lagu mana, Nabi kata lagu mana. Minhumul mu'minun, sebahagian daripada mereka ahli kitab memang beriman seperti beriman yang sahabat Nabi, maka mereka pun masuk surga. Salah satunya mana? Abdullah bin Salam. Wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka ni fasik. Taksir terima Nabi, taksir terima Quran, terima Nabi. Maka fasik di sini fasik apa? Tak, semua orang kafir itu fasik. Tapi bukan semua orang fasik itu kafir. Faham tak? Semua orang kafir itu fasik. Semua orang kafir itu keluar daripada ajaran syariat. Semua orang kafir itu fasik. Tapi bukan semua orang fasik itu kafir. Kat sini fasik kafir ke fasik tak kafir? Fasik kafir. Al-fasiqun yakni al-kafir. MC MC suara tak boleh, tak kau hujah tak kuat. Apa dia? Demam? Bukan demam, semua ya. Tidak memudaratkan kamu. Tidak memudaratkan kamu. Tidak mereka memudaratkan kamu. Tidak akan mereka memudaratkan kamu. Mana tidak mereka memudaratkan iman kamu. Iman. Maknanya kecuali perkataan-perkataan yang menyakit, mengganggu perasaan ataupun mengganggu kulit, jasad, sakit atau perasaan dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan. Iman tak ada ganggu. Malah kena gangguan ni bagi orang yang duduk dalam betul ni menambah iman. Menambah iman. Proses penambahan iman. Jika mereka memerangi kamu, wa in yuqatilukum, kamu siapa ni? Kamu sahabat Nabi. Kena tak sahabat Nabi juga. Maknanya yang ada 3 tadi. Kalau tak ada 3 tadi, tak berlaku ni. Yuwallun al-adbar, tak berlaku. Sebab orang Yahudi tak takut. Orang Yahudi takut kalau kita, masyarakat kita akhir zaman ni ada sifat Nabi, sifat sahabat Nabi. Tahu ni. Iaitu tadi. Kan? Hak tadi ayat 102, 103, 104. Ada hak ni yuwallun al-adbar. Mereka akan paling ke belakang.
summa la yunsarun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Sebab bila sesiapa yang bersifat seperti yang sifat sahabat Nabi, memang pertolongan Allah datang. Kita pun kalau ada sifat sahabat Nabi, pertolongan Allah datang kita, maka pertolongan menyelamahi kita. Maka siapa lawan kita kalah. Sebab ada 3 perkara tadi, syarat 3 tu. Kalau kita mengaji Quran benda Tauhid pun tak tahu mana kan, mengaji Quran benda tu Allah tak tolong kita kan. Duribat ni diserkuk, macam serkuk ayam. Tak serkuk ayam. Mana lu boleh jumpa serkuk ayam? Mana macam baru-baru nampak. Kita baru jumpa ni jalan. Mana tu, di mana? Raya Haji tadi di mana? Kita jalan mana? Kan? Tak macam terbayang kita baru jumpa masa kita balik haji, balik raya haji tadi. Kita pergi mana kan? Kita jumpa ada jual serkuk ayam ni. Pulau Melaka. Oh, malah. Oh, tu lah. Kita nampak macam terbayang. Jadi dalam doraba ni mana banyak doraba ni. Salah satu dia mana diserkuk, macam serkuk ayam tu. Dia serkuk ke atas mereka kehinaan. Diserkuk, ditimpa, diserkuk. Macam duduk ayam duduk dalam lebah ayam. Ayam duduk dalam serkuk ayam. Tengok ayam tu. Nampak gaya macam mana? Nampak? Kalau orang duduk dalam tu macam mana? Ainama suqifu, di mana saja mereka berada. Di mana saja mereka berada, illa kecuali bihablim minallah, kecuali ni ada orang yang ada ni. Mana berpegang dengan tali Allah, maksudnya perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, iaitu akad zimmah yang menghendaki mereka membayar jizyah kepada pemerintah Islam dan mahu mengikuti hukum agama. Sedangkan tali perjanjian dengan manusia, yakni keamanan dari mereka, misalnya dengan adanya hudnah, kejahatan senjata, mengadakan perjanjian muahad, maupun sebagai tawanan yang diamankan oleh seorang kaum muslimin, meskipun wanita maupun budak-budak yang boleh mengamalkan menurut sebagian ulama. Bihablin minallah wa hablin minan nas, dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Wa ba'u, dan mereka kembali bi ghadabin, dengan kemurkaan. Dengan kemurkaan. Minallah, dari Allah. Wa duribat, dan diserkuk atas mereka al-maskanah, kepada al-maskanah. Asalnya sakanah, sukun. Bukan mati, sukun. Apa sukun? Sakinah, diam. Sukun tu bahasa Melayu dia statik, kan? Statik.
Kerja lah ke mana pun, standard tu je. Standard tu je. Tu maskan lah. Statik. Tahu statik tak bergerak. Bagi apa kalau kita ekonomi tak bergerak? Toge. Mana kalau kerja bulan-bulan pun duduk 7 ya gitu, 7 ya 5 ya sehari. 7 ya 5 ya. Tak pernah RM10 dapat. Dia punya tahap ekonomi dia ni tak pernah lebih RM10 sehari. Keperluan dia RM10. Duduk 7 ya 5 ya, 7 ya 5 ya. Zalika bi annahum, demikian itu disebabkan bahawasanya mereka ingkar dengan ayat Allah. Kanu yakfuruna bi ayatillah. Ingkar dengan ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Ingat tak kenapa ada dua ayat saling berkait ni? Mula-mula tak setuju dengan ayat Quran, lama-lama bunuh orang yang baca Quran. Contohlah konteks kita, kalau konteks Nabi, mula-mula tak setuju dengan apa yang Nabi sampaikan, lama-lama sanggup bunuh Nabi. Mana dosa ni tak duduk setempat, dia makin berkembang. Mana bunuh ni dia jadi betul bila kebenaran dulu kita. Contoh jihad fisabilillah kan, orang nak bunuh kita sebab apa? Kebenaran dulu kita lawan balik, tak apa lah betul. Ni tak duduk kat kita, tak duduk kat Nabi, nak bunuh Nabi. Jadi bukan Nabi saja, dalam konteks kita pun hujah tak ada oleh kita, hujah ada oleh dia, nak bunuh dia. Itu maksud bighairi haqqin. Ataupun bighairi haqqin ni makna dia dengan hak ni, kalau dia contoh kalau konteks bukan Nabi, orang contoh dalam jinayah, bunuh. Itu dengan hak. Sebab kebenaran dulu kita bunuh dia sebab hukum qisas. Betul tak? Hukum qisas ni wahyu yang suruh bunuh dia panggil. Zalika bima asaw, itu disebabkan mereka durhaka dalam konteks amalan. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka melampau dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan. Asal dari sudut amalan. Asal mana menyalahi Nabi, amalan menyalahi Nabi. Wa kanu ya'tadun, kepercayaannya menyalahi Quran. Laisu sawa, tidak sama. Tidaklah mereka sama. Mana ada juga Alkitab yang berlawan dengan sifat mereka, ada. Bukan semua hak jenis-jenis lagu tu, ada hak lain. Bila kita kalau tak ngaji Quran, apa kita sama je. Kalau kita tak ngaji Quran, biasanya kita nak bagi sedap kita, apa dia kita kata? Sama je, mengaji tak mengaji. Nak bagi sama kita. Perangai orang tak mengaji gitulah. Lama-lama kita akan, kita sendiri kalau tak mengaji kita nak apa? Nak backup kita sama je, mengaji tak mengaji. Kan? Tuan kata tak sama. Laisu sawa. Siapa dia yang tak sama ni? Min ahlul kitab,
Ada sebahagian ahli kitab ni ummatun, satu umat yang qaimatun, yang jujur, telus. Qaimatun, telus. Telus dengan teks wahyu. Telus, jujur sini, telus. Jujur sini, telus dengan teks wahyu. Apa wahyu kata, begitulah dia kata. Kita lah ni, apa hak Nabi Allah kata, gitulah kita kata. Apa yang Nabi kata, gitulah kita kata. Itu baru telus. Telus ni ialah dalam luaran ni serupa Quran, serupa Nabi. Telus. Tidak, kalau bagi takrif lain tak tepat. Telus ni ialah hak Nabi kata, Allah kata, hak tu dia kata. Hak Nabi kata, hak tu dia kata. Itu qaimatun. Lepas tu yatluna ayatillah. Mereka sama-sama baca ayat-ayat Allah. Ana al-lail, di penghujung malam. Tengah hujung ni. Tengah hujung. Wahum yasjudun, sedang mereka bersujud solat. Sedang mereka sujud pada solat. Mana malam ni mereka baca Quran, sama ada dalam solat atau luar solat. Solat pun ya, baca Quran pun ya. Yu'minuna billah, mereka beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Bila sebut dua adalah khulasah kepada khulasah. Kepada khulasah. Khulasah ni kesimpulan. Makna ringkasan bagi tauhid 6, rukun iman 6. Rukun iman 6 tak? Tapi dua tu adalah ringkasan bagi 6. Sebab Allah, akhirat. 4 lagi bawah dia. Iman, Allah, akhirat. Lepas tu bawah ni Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, takdir Allah, akhirat. Jadi sebut dua maksud dia 6. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mana alamat qaimatun tu ialah ya'muruna bil ma'ruf. Ajak kepada ma'ruf sehingga hidup ma'ruf tu. Cegah kemungkaran sehingga mati kemungkaran. Cegah sehingga buat bagi mati. Suruh bagi hidup. Bila dah hidup, bukan berhenti. Suruh lagi supaya kekal hidup. Lepas tu kalau dah mati, kena cegah lagi supaya kekal mati. Bagi mati, kekalkan mati. Bagi hidup, kekalkan hidup. Mana tak boleh berhenti, don't stop. Tu dia guna kalimah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'un makna dia berterusan. Wa yusari'una, dan mereka bersegera fil khairat, dalam kebajikan. Kebajikan ada tarikh siapa ni? Ada tarikh siapa? Ada tarikh Quran. Baik-baik ni, kebajikan-kebajikan ni dalam konteks luas sebab atas tarikh Quran dan Nabi. Siapa-siapa tak berhak untuk kata barat tu baik. Tak berhak. Hak berhak Allah kata, Nabi kata. Hak seperti Allah, seperti Nabi, baik. Tak seperti Allah, tak seperti Nabi, buruk. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu adalah sebahagian daripada orang-orang yang soleh.
Dan apapun yang kamu lakukan min khairin, baik. Baik ada takrif apa ni? Orang tanya kita. Takrif Quran, kalau dalaman, luaran takrif Nabi. Ada kena ulang semua kerja lagu ni supaya kita jadi. Sebab kalau kita tak ajak jawab lagu ni, nanti keluar kita jadi tak boleh. Jangan kita jadi bingung seperti orang yang tak ada pendedahan. Kita telah didedahkan, tak patut bingung. Kalau orang yang tak pernah mendedahkan diri, memang bingung pun. Kita telah didedahkan diri pun bingung juga. Tak jawab juga. Kena boleh jawab lah kan, spontan. Falai yukfaru, maka tidak akan dihapuskan. Bila akidah tidak menyalahi Quran, amalan tidak menyalahi Nabi, maka falai yukfaru, maka tidak akan dihapuskan. Jaminan ada pahalanya di sisi Allah. Wallahu alimun, Allah lebih mengetahui bil muttaqin, terhadap orang-orang yang takut ke Tuhan. Kita kena ada rasa bimbang. Kalau kita ni tak jelas apa Quran kata, apa Nabi kata, bimbang kalau kita ni tak betul sudah akidah kan. Innal ladina kafaru, semuanya orang-orang yang ingkar, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari kebenaran Nabi. Ingkar dia mengingkari kebenaran Quran, mengingkari kebenaran Nabi. Lan tughni anhum, tidak berguna kepada mereka. Tidak berguna kepada mereka harta mereka. Jadi Tuhan nak ajar kita apa dia? Orang yang mengingkari Quran, mengingkari Nabi, tidak berguna harta mereka. Makna dia, kebenaran tu lebih bernilai daripada harta. Kebenaran tu, maklumat yang benar itu lebih bernilai dari harta kita. Wala auladuhum, dan tidak berguna juga anak-anak mereka. Banyak anak pun kalau duduk dalam salah, tak guna juga anak kita. Minallahi syai'at, dari Allah sedikit. Bila akidah tak betul, anak tak boleh tolong. Cerita gitulah. Ni kalau anak boleh tolong, ni kalau akidah betul. Akidah tak betul, anak tak boleh tolong. Bila akidah tak betul, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, kerana tanah dan neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun, kekal. Mereka di dalamnya khalidun, kekal. Orang yang menginfakkan harta dia, menyalahi makna Quran, menyalahi makna Nabi. Orang yang menginfak harta dia tidak seperti hak Quran nak, seperti hak Nabi nak. Menyalahi, atau tajuk bukan tajuk Quran, bukan tajuk Nabi. Tajuk gapo tau? Walau bertentangan, merosakkan mana Quran, merosakkan apa hendak dibawa. Fi hadhihi dunia, pada dunia ini. Asal kita bagi dia ada ayat ni. Kama salirihin, seperti angin.
Sebab dia kata, sebab konteks ni dia nak buat sandaran kepada infak Abu Jahal, infak sahabat Abu Jahal fisabilillah juga dia kata. Fisabilillah tajuk dia lah. Sebab dia sebelum nak pergi perang Badar ni, dia pergi ke apa? Allahumma, ya Allah. Abu Jahal. Pak Abu Jahal ni dia punya azan tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.